Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Luqman, surah ke-31 ayat 20 yang bermaksud, tidakkah kamu memperhatikan bahawa Allah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan yang ada di bumi dan melimpahkan kepada kami nikmatnya yang zahir dan yang batin. Ayat di atas menunjukkan mengenai kemurahan Allah dalam mengurniakan kepada makhluknya segala nikmat. Oleh itu, konsep harta yakni al-mal yang merupakan satu pembelajaran dalam fiqh muamalat perlu difahami yang bertujuan untuk membimbing kita dalam menguruskan apa-apa jua bentuk kebendaan dalam muka bumi Allah yang luas ini. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, harta merupakan barang-barang berharga seperti rumah, tanah, barang-barang kemas dan sebagainya yang dimiliki oleh individu, syarikat maupun pertubuhan. Terdapat beberapa jenis harta yakni al-mal menurut Islam, iaitu harta yang bernilai mutakawam dan harta yang tidak bernilai ghair mutakawam. Harta yang ada persamaan misli atau seharga kimi. Harta alih mankul dan harta tak alih ghair mankul. Harta yang kekal bentuk asal dan tidak kekal bentuk asal selepas digunakan. Hal ini termasuk juga dengan kosmetik. Namun, apakah jenis harta bagi kosmetik itu sendiri? Adakah ianya harta yang bernilai ataupun tidak bernilai dalam Islam? Menurut portal My Health Malaysia, produk kosmetik ditakrifkan sebagai bahan atau sediaan yang bertujuan untuk digunakan pada bahagian luaran tubuh manusia seperti kulit, rambut, kuku, bibir dan bahagian luar alat kelamin atau gigi dan membran mukosa di dalam mulut yang bertujuan untuk membersih, mewangi, memperbaiki, mencantikkan, menghilangkan bau badan, melindungi dan mengekalkan dalam keadaan yang baik. Daripada kenyataan portal ini, maka tahulah kita bahawa produk-produk kosmetik itu tidak hanya tertumpu pada produk-produk makeup dan minyak wangi semata-mata, tetapi juga seperti produk penjagaan kulit ataupun skincare, shampoo, malah pencukur rambut ataupun waxing, hair removal juga dikategorikan sebagai bahan-bahan sediaan dalam produk kosmetik. Sebagai seorang pengusaha dan pembeli, semestinya kita ingin setiap transaksi jual beli kita mematuhi piawaian syariah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya Islam itu sendiri. Sama ada barangan kosmetik yang akan diperdagangkan adalah memberatkan kepada manfaat atau sebaliknya. Kerana seperti mana yang kita tahu, kosmetik dan kecantikan itu adalah sinonim dengan wanita, tidak kira di peringkat manapun kehidupan. Oleh itu, seharusnya pengusaha lebih berhati-hati dalam memasarkan produk-produk ke pasaran tempatan kerana dikhawatiri anak-anak muda akan lebih tertarik kepada produk kosmetik yang boleh menjerat diri, umpamanya dengan memujuk mereka mencuba produk-produk kosmetik yang berlebihan, yakni tabarruj, sehingga akan mengubah ciptaan Allah seperti memakai produk pencukur rambut untuk mencukur buluh kening. Namun, tidak dapat dinafikan bahawa terdapat beberapa produk kosmetik yang dibolehkan dan menjadi keharusan untuk kita memakainya sebagai suatu usaha dalam menjaga amanah Allah SWT dengan merapikan setiap anggota tubuh badan yang menjadi pinjaman sementara buat kita, seperti merawat kulit wajah dengan memakai produk penjagaan kulit. Beralih kepada tajuk utama, iaitu fiqh muamalat perniagaan kosmetik di Malaysia. Apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh fiqh muamalat? Fiqh muamalat adalah terdiri daripada dua kata dasar yang berasingan, iaitu fiqh dan muamalat. Fiqh dari sudut bahasa yang berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu faqihah yafqahu fiqhan, yang bermaksud sebagai mengerti dan memahami. Menurut sudut istilah pula, fiqh ialah ilmu hukum-hukum syariah yang bersifat praktikal yang diambil daripada dalil-dalil yang terperinci. Manakala muamalat pula dari sudut bahasa diambil daripada perkataan amala yu'amilu muamalatan, yang bermaksud melakukan transaksi jual beli dengan orang lain atau seumpamanya. Kesimpulannya, fiqh muamalat didefinisikan sebagai hubungan perniagaan yang melibatkan dua atau lebih orang yang melakukan transaksi jual beli mengikut hukum-hukum syariah yang bersumberkan dalil yang sahih dalam kegiatan ekonomi dalam sesebuah kawasan atau negara. Seiring waktu menuju arus pemodenan dan kecanggihan teknologi, pengusaha kosmetik bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan, di mana menurut statistik yang dibuat oleh Jabatan Statistik Malaysia, penjualan minyak wangi dan kosmetik merupakan antara perniagaan yang berdaya saing dan mendapat tempat semasa musim pandemik yang lepas. Hal ini telah dilaporkan oleh Faris Azwan melalui Astro Awani pada Mei 2020 yang lepas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Syahrul Nizam bin Abdullah. Nombor matriks biji 21110159. Saya akan membantahkan pembuatan kosmetik daripada sumber haram. Kosmetik merujuk kepada produk-produk yang digunakan untuk meningkatkan penampilan luar, kebersihan dan penjagaan diri.
Kosmetik digunakan untuk memperbaiki penampilan luar, memberikan penjagaan kulit, mempercantik wajah, mata, bibir serta untuk memperbaiki atau menekan ciri-ciri yang dianggap indah dalam budaya tertentu. Contohnya lipstik, bedak, krim pelembap, pewarna rambut dan perfume. Selain peningkatan penampilan, kosmetik juga digunakan untuk menjaga kebersihan diri seperti sabun mandi, shampoo, deodoran dan lain-lain. Seterusnya ialah haram menjual sumber najis. Dalam Islam, menjual atau memperdagang benda-benda yang dianggap najis atau haram adalah tidak dibenarkan. Sebagai contoh, menjual daging babi, alkohol. Produk yang mengandungi babi atau alkohol atau barang-barang lain dianggap najis atau haram dalam Islam adalah tidak dibenarkan. Telah berlaku ijma' di kalangan fuqaha tentang haramnya sebarang bentuk perniagaan barangan yang najis pada zatnya seperti arak, babi, anjing, bangkai dan seumpamanya. Islam mengharamkan sebarang bentuk perniagaan barangan najis ini kerana ianya boleh mendatangkan mudarat dan kerosakan di muka bumi. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya, ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada tahun pembukaan kota Mekah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli babi, bangkai, arak dan patung berhala. Berdasarkan konsep al-mal, harta yang datangnya daripada sumber yang haram, bercanggah atau ditegah oleh hukum syarak untuk dimanfaatkan tidak boleh dianggap sebagai harta. Dalam isu ini, barangan kosmetik yang dihasilkan daripada sumber yang haram statusnya tidak sah sebagai harta. Status harta ini berdasarkan faedah penggunaan harta dianggap sebagai ghair al-mutakawam. Harta ghair al-mutakawam atau harta yang tidak diakui secara syarak adalah istilah yang mengacu pada harta atau sumber daya yang diperoleh atau digunakan dalam cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan aturan Islam. Seterusnya, saya akan membentangkan kosmetik dan syubhat. Apakah itu syubhat? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan syubhat dimaksudkan sebagai kesamaran kerana tidak jelas hukumnya antara yang halal dan yang haram. Manakala berdasarkan hadis pula, daripada Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu pun jelas, dan di antara kedua-duanya terdapat perkara-perkara syubhat. Ramai dari kalangan manusia tidak mengetahuinya. Sesiapa yang menjaga diri daripada perkara syubhat, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan sesiapa yang terjatuh dalam perkara-perkara syubhat, dia akan jatuh ke dalam perkara haram. Seperti pengembala yang mengembala di sekitar kawasan larangan. Dibimbangi, gembalanya akan meragut makanan di dalamnya. Ketahuilah bahawa sesungguhnya bagi setiap raja itu ada kawasan larangan, dan kawasan larangan Allah ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahawa di dalam jasad manusia ada seketul daging. Jika ia baik, maka baiklah jasad keseluruhannya. Jika ia rosak, maka rosaklah jasad keseluruhannya. Ketahuilah bahawa seketul daging itu adalah hati. Riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah contoh syubhat dalam kosmetik? Salah satu contoh syubhat dalam kosmetik ialah allantoin. Allantoin merupakan bahan kimia semula jadi yang dibuat daripada ekstrak bakteria, tumbuh-tumbuhan dan haiwan mamalia. Secara syariah, allantoin yang diperoleh secara sintetik dianggap halal, manakala allantoin yang diperoleh daripada ekstrak haiwan seperti kencing haiwan dan allantoin yang diperoleh daripada tumbuhan yang diekstrak menggunakan bahan kritikal seperti alkohol telah menimbulkan keraguan, di mana terdapat dua pandangan mengenai hukum penggunaan air kencing haiwan di dalam allantoin. Ada yang mengharuskan dan ada yang melarang penggunaannya. Begitu juga dengan sumber tumbuhan yang dicampurkan ramuan kritikal dalam mengekstrak allantoin. Disebabkan bahan-bahan kosmetik di Malaysia
yang sebahagiannya tidak mempunyai logo halal tidak bermaksud produk tersebut haram hukumnya dan tidak juga dapat dipastikan bahawa sesuatu ramuan yang digunakan itu adalah sepenuhnya mengikut syariat Islam. Jadi, adalah sebaiknya jika ingin menggunakan sesuatu produk itu, hendaklah dikenal pasti dahulu sumber yang manakah digunakan dalam alantoin tersebut. Sekiranya terdapat bukti pengesahan JAKIM mengenai kehalalan alantoin tersebut, maka dibolehkan menggunakannya tanpa rasa was-was. Namun, sekiranya sumber alantoin itu meragukan, maka adalah lebih baik jika ditinggalkan. Seterusnya, menjual kosmetik dengan cara menipu. Perniagaan dilihat sebagai satu usaha yang mulia dalam Islam. Ia juga adalah sunnah Rasulullah SAW dan ia juga dianggap sebagai ibadah. Tidak bermakna manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan cara perniagaan berjalan tanpa ada peraturan yang mesti dipatuhi. Salah satu perkara yang dilarang dalam perniagaan ialah menipu dan bersumpah bagi melariskan produk. Dalam usaha untuk mempromosi dan menarik pelanggan, pelbagai kaedah dan strategi dicipta oleh peniaga untuk meningkatkan jualan produk mereka. Oleh itu, terdapat beberapa penipuan yang dilakukan oleh peniaga untuk mencapai matlamat tersebut. Penipuan ini sama ada dilakukan secara peribadi atau melalui komunikasi bertulis di media sosial. Contohnya, menulis kisah rekaan di media sosial sama ada kisah feedback daripada pelanggan atau kejayaan perniagaan yang direka-reka. Terdapat juga kaedah untuk menunjukkan kepada orang ramai bahawa syarikat perniagaan mereka kononnya dikunjungi oleh orang ramai dengan mengupah orang untuk membuat ulasan palsu dan pelbagai jenis penipuan lain. Akibatnya, orang ramai akan tertipu dengan iklan-iklan tersebut, seterusnya menjadi mangsa penipuan. Oleh yang demikian, pendapatan hasil jualan melalui jalan penipuan ini jelas sekali melanggar syariat Islam. Walaupun produk yang dijual itu adalah halal dan kemungkinan hasil yang diperoleh adalah halal, namun sekiranya terdapat unsur penipuan, status harta yang diperoleh ini boleh dianggap sebagai haram. Hal ini kerana hasil pendapatan tersebut terdiri di antara haram dan halal, iaitu syubhat. Jelas di sini bahawa status harta tersebut boleh jatuh kepada ghair al-mutaqawwam, iaitu harta yang tidak diakui secara syariah, di mana sumbernya adalah bertentangan dengan prinsip dan aturan Islam. Berikut merupakan isu share injar dalam Shopee. Penjualan produk-produk kosmetik seperti makeup dan skincare pun semakin terkenal dalam aplikasi Shopee kerana harganya yang murah berbanding pembelian produk yang sama di kedai-kedai fizikal. Selain itu, kebanyakan kedai-kedai fizikal biasanya tidak menyediakan tester untuk memastikan produk tersebut sesuai dengan kulit pengguna atau tidak. Keadaan ini banyak berlaku dalam penjualan produk skincare. Pengguna terpaksa membeli trial kit yang harganya tidak kalah mahal dengan harga produk dalam ukuran yang sebenar. Oleh itu, alternatif share injar telah diperkenalkan oleh peniaga atas talian bagi menjual produk tersebut dalam kuantiti yang lebih kecil. Kaedah ini memang disukai ramai pelanggan. Pada masa yang sama juga terdapat pembeli yang memberi komen negatif kerana berasa kecewa dengan kualiti produk yang dianggap tidak sama dengan yang asal. Kaedah share injar ini merupakan kaedah penjualan produk yang telah diisi semula ke dalam botol atau tabung yang lebih kecil. Kaedah ini memerlukan pihak peniaga untuk membuka kemasan produk asal. Situasi ini akan menyebabkan produk terdedah dengan udara dan menyebabkan keraguan dalam kebersihan semasa proses pemindahan produk tersebut. Kuantiti produk juga akan berkurang kerana berlakunya kebocoran pada botol yang baharu. Selain itu, isi kandungan produk asal berkemungkinan telah ditambah dengan bahan-bahan lain bagi menambah kuantiti produk tersebut.
Pengguna juga tidak mengetahui tarikh luput sebenar produk yang mereka gunakan kerana maklumat tidak tertera pada kemasan produk. Perkara ini bukan sahaja merugikan pembeli, malahan membahayakan kesihatan pengguna. Berikut merupakan contoh produk skincare yang dijual dengan menggunakan kaedah share injar. Produk ini yang tertera tersebut merupakan salah satu produk daripada banyak-banyak produk share injar yang dijual di Shopee. Produk ini adalah The Ordinary dan merupakan salah satu skincare terkenal yang sangat disukai oleh ramai penggunanya. Kuantiti asal produk ini adalah sebanyak 120 ml. Namun begitu, peniaga di kedai ini membahagikannya kepada 3 saiz iaitu 10 ml, 30 ml dan 50 ml. Kami mendapati banyak komen positif yang ditinggalkan oleh pembeli di ruang komen kedai ini. Namun begitu, kami ingin memfokuskan majoriti isu atau permasalahan yang dihadapi oleh pembeli selepas melakukan pembelian produk ini. Antaranya adalah masalah kebersihan, masalah tiada label pada kemasan, masalah keaslian produk dan masalah kemasan yang baru yang tidak berkualiti. Berdasarkan penerangan tersebut, kita dapat lihat bahawa penjualan secara share injar ini menimbulkan satu unsur gharar. Unsur ini merupakan salah satu unsur yang dilarang dalam urusan jual beli dalam Islam. Rasulullah sendiri melarang jual beli yang mempunyai unsur gharar kerana dapat menyebabkan kita memakan harta orang lain dan mempunyai unsur penipuan yang boleh menimbulkan konflik. Oleh itu, harta yang diperoleh oleh si penjual juga telah termasuk ke dalam kategori harta yang tidak bernilai iaitu ghair mutaqawwim kerana diperoleh daripada sumber yang haram. Bagi mengelakkan perkara ini berlaku dengan lebih berleluasa, pengguna hendaklah lebih bijak dalam melakukan pembelian produk share injar ini. Antara perkara yang perlu diambil berat semasa pembelian adalah memastikan label produk beserta isi kandungan dalam produk sentiasa ditunjukkan pada kemasan. Pembeli sebaik-baiknya mengelakkan pembelian produk sebegini agar tidak merugikan diri sendiri. Selain itu, pihak peniaga juga hendaklah memiliki persetujuan daripada syarikat pemilik produk yang mereka jual sebelum melakukan penjualan secara share injar ini. Tindakan tersebut perlu dilakukan bagi mengelakkan pencemaran nama baik produk syarikat tersebut dan kerugian dalam penjualan produk mereka kerana kehilangan kepercayaan daripada pembeli. Isu Brazilian Wax. Apa itu Brazilian Wax? Brazilian Wax merupakan sebuah barang kosmetik yang membantu menghilangkan bulu pada kawasan kulit peribadi seseorang dengan cara menyapukan wax pada permukaan kulit lalu mencabutnya dengan cepat menggunakan kain ataupun kertas. Pendapat mufti tentang perkhidmatan Brazilian Wax. Terdapat dua isu yang dinyatakan iaitu isu aurat dan juga khalwat. Bagi isu aurat, perkhidmatan Brazilian Wax yang ditawarkan di kedai adalah dilarang kerana sudah pasti ia akan berlaku pendedahan aurat dan ianya diharamkan apabila perkhidmatan tersebut melibatkan pendedahan aurat jantina yang berbeza. Manakala isu khalwat pula, Brazilian Wax masih boleh digunakan sendiri di rumah tanpa menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan. Ianya dikhawatirkan seseorang terlibat di dalam kancah khalwat. Jual beli Brazilian Wax. Persetujuan antara satu sama lain. Penjual dan pelanggan seharusnya memberikan kesepakatan dan persetujuan antara satu sama lain. Apabila persetujuan telah dicapai, maka barulah transaksi itu dapat dianggap sah dan diterima hukum. Penggunaan bahan yang haram atau syubhah. Jual beli yang melibatkan apa-apa produk yang mempunyai bahan haram atau bahan syubhah adalah tidak sah. Secara amnya, setiap masyarakat mempunyai tanggungjawab yang tersendiri di dalam memilih barangan yang ingin dibeli. Sebagai seorang pelanggan dan pengguna bagi barangan kosmetik, kita seharusnya peka dengan setiap barangan yang kita ingin beli dari segi bahan yang digunakan, kegunaan barang tersebut, dan kesan sampingan yang bakal kita hadapi. Oleh itu, sebagai seorang pengguna yang bijak,
kita seharusnya memilih barangan yang sah dari segi bahan yang digunakan di dalam suatu produk. Kesimpulannya, daripada penulisan ini kita dapati bahawa jual beli melalui syariah itu adalah indah, yang mana dapat memberikan pelbagai manfaat kepada banyak pihak. Antaranya dapat mengelakkan berlakunya penindasan, monopoli dan manipulasi dalam mengumpul harta. Pada dasarnya, Islam membenarkan berhias jika bertujuan adalah sesuatu yang dibenarkan dan menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya dan yang paling penting tidak mengubah ciptaan Allah. Oleh itu, sangat penting untuk perbincangan dan pengajian fiqh kosmetik muamalah ini untuk memberi minat kepada orang ramai terhadap kosmetik-kosmetik yang halal yang terhindar daripada bahan-bahan yang haram dan juga syubha yang dapat mendidik kita untuk mengambil lebih berat perkara-perkara kecil ini kerana ia adalah berkaitan dengan kesahihan ibadah seseorang individu. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.